Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, Alhamdulillah dapat lagi kita berjumpa pada petang ini untuk belajar subjek Tauhid tahun 1. Jadi sebelum kita mulakan, apa-apa perkara yang kita kena buat adalah yang pertama kena niat. Niat kita nak belajar. Kita nak belajar apa ni? Kita nak belajar ilmu agama, iaitu pelajaran Tauhid. Jadi sebelum belajar kita kena mohon kepada Allah semoga hati kita diterangkan dan dicerahkan supaya ilmu masuk. Jadi sebelum tu kita kena baca doa dululah. Jadi Ustazah nak minta ketua kelas tahun 1 Al-Farabi. Siapa ketua kelas 1 Al-Farabi? Amsyah ke? Saya. Amsyah dia mengetuai. Sekarang ni Ustazah minta Amsyah untuk mengetuai bacaan doa pada petang ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tab alaina hikmataka wa syfa alaina min ghadaini rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma faqina fi wa alimna ta'wil. Allahumma alina bi malaina bi aqina bi taqwa wa jamina bi afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas Amsyah Syahmi atas bacaan doa tadi. Okey, jadi Ustazah nak tanya dah berapa bulan awak tak jumpa kawan-kawan dengan jumpa Ustazah? Berapa lama awak tak jumpa kawan-kawan dengan Ustazah? 5 bulan. Masya Allah, lama. 2 bulan awak tak jumpa kawan-kawan, Ustazah. Tak jumpa Ustazah secara berhadapan. Yang kita jumpa adalah secara online. Sebab apa kita tak boleh jumpa? Sebab sekarang adalah zaman wabak. Wabak tu apa? COVID dah meningkat. Wabak COVID dah meningkat. Jadi apa tugas kita sebagai seorang manusia ni? Apa tugas kita sebagai seorang masyarakat? Duduk rumah, jaga kesihatan. Jagalah kesihatan. Nikmat yang Allah bagi ni kita kena bersyukur. Cara kita bersyukur adalah dengan menjaga kesihatan kita dan doa kepada Allah supaya wabak ni diangkat. Wabak COVID ni diangkat. Jadi hari ni Tauhid ni kita nak belajar apa, Ustazah Nadia? Kita nak belajar apa Tauhid ni? Kita dah masuk tajuk yang terakhir, iaitu tajuk Ma'rifatullah. Siapa masih ingat lagi apa maksud Ma'rifatullah? Okey, Ustazah tanya sekarang. Ustazah tanya Alisha. Saya nak tanya Alisha Maisara. Ma'rifatullah yang kita dah belajar sebenarnya, apa dia sebenarnya Ma'rifatullah ni? Tahu ke? Ma'rifah betul Allah. Maksud dia apa ni Ma'rifatullah ni? Tahu tak? Tak ingat dah seminggu dah Ustazah saya cuti. Saya dah tak ingat lah Ustazah. Saya dah tak ingat lah Ustazah. Seminggu dah cuti. Saya cuti, buku saya pun cuti juga Ustazah. Saya kena, Apa dia Amna? Okey, Amna nak bagi tahu jawapannya lah. Apa dia Amna? Penat Allah. Good job. Okey, betul. Kita juga yang buku tak cuti ya. Alhamdulillah. Ataupun sama ada dia ingat lagi sampai hari ni walaupun buku dia cuti, buku dia pun cuti juga, dia ingat lagi apa yang Ustazah ajar pada sebelum cuti hari tu, iaitu mengenal siapa? Mengenal Allah. Okey, Ma'rifatullah tu maksudnya mengenal Allah. Okey, kita share. Ustazah akan sharekan buku. Ni sharekan Google ke sharekan buku ni Ustazah? Ini Google Ustazah. Sekejap ya. Allah, kenapa dia digambar macam Ustazah buka game lah. Ustazah kalau tekan yang button 3 tu dah buka game. Nampak tak? Saya pun. Okay, nampak tak buku? Saya tak nampak. Sekejap ya, Ustazah share lagi sekali. Share. Alright. Nampak dah? Nampak.
Okey, good. Dah nampak. Okey, jadi ni Ustazah besarkan sedikit buku ini. Okey, sebelum ni kita dah belajar ma'rifatullah. Okey, pelajaran ke-6 iaitu sifat wajib dan sifat apa? Sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Ma'rifatullah tu yang sebelum ni. Tapi sekarang ni kita dah belajar sifat wajib dan mustahil. Sifat wajib tu apa dia sifat wajib ni? Fatenin. Fatenin sifat wajib ni apa? Kakak tu tak kena. Fatenin sifat wajib bagi Allah tu apa? Ingat tak apa dia sifat wajib tu, Ustazah? Ya, saya tahu. Amna tahu. Amna bantu Fatenin. Fatenin dengar apa yang Amna. Apa dia Amna? Apa dia Amna? Amna. Iman. Solat 5 waktu. Sifat wajib itu rukun Islam. Solat 5 waktu tu rukun Islam yang 5 tu. Yang awak jawab pandai, semua orang boleh tahu soal. Mengenal Allah. Yang mengenal Allah. Okey, yang ni. Ini tajuk yang mengenal Allah itu. Tajuk sebelum tu yang kita ni lah mengenal Allah ni. Tapi kalau kita okey, jadi kita tengok yang ni. Kita tengok nak pergi setengahnya. toilet. Boleh silakan. Okey, jadi cuba kita tengok sini sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Okey, apa sifat wajib bagi Allah? Okey, kita dah tengok gambar-gambar ni. Okey, ni gambar apa ni? Tandas. Yang warna kuning ni haiwan apa ni? Burung. Uai sebelah gambar apa? Gunung Ganang. Okey, sebelah burung-burung tu apa dia? Kita bawa burung tu apa? Aduh. Bawa burung-burung tu apa? Laut. Laut. Okey, sebelah laut tu adalah tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi cuba tengok. Okey, kat sini kita nak belajar wujudun. Semua sebut sama-sama wujudun. Wujudun. Okey, wujudun lawannya adamun. Adamun. Okey, wujud ni adalah sifat wajib ke sifat mustahil? Wujud. Wajib. Pandai. Wujudun tu sifat wajib bagi siapa? Sifat wajib bagi siapa anak-anak? Saja, saya tak boleh nampak. Okey, adamun sifat mustahil ke wajib? Wajib. 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 Sifat mustajil. Mustajil ke mustahil? Mustahil. Sifat mustahil. Okey, kita tengok ni. Allah menciptakan burung. Allah menciptakan gunung dan ganang. Allah juga mencipta laut dan juga mencipta tumbuhan. Jadi, bila Allah menciptakan semua ni, maksudnya Allah itu ada. Bila Allah mencipta semua ni, maksudnya Allah tu ada lah. Okay, tapi kita boleh nampak tak? Allah tu maha berkuasa, kita nampak tak Allah? Kita tak nampak. Bila kita boleh nampak ni? Siapa tahu? Syafina? Dalam kubur. Dalam syurga. Dengan Allah ni. Dalam syurga. Kalau masuk ke dalam di akhirat nanti kita akan bertemu dengan Allah. Jadi kita kena buat amalan yang baik ke amalan yang buruk anak-anak? Amalan yang baik lah. Okay, siapa rasa kalau dia ada buat salah? Angkat tangan. Ustazah, kenapa saya kena mengaku kesalahan saya? Ustazah, malulah saya, semua orang tahu. Malu tak orang tahu salah kita? Malu. Kita kena buat. Jadi kalau kita dah buat salah, kita kena buat apa? Kita kena bertahu. Apa bertahu apa? Siapa tahu? Inara Auni, kita kena bertahu. Bertaubat. Bertaubat. Okay, bertaubatlah dengan sesungguhnya. Good. Okay, jadi cuba kita tengok dekat sini. Okay. Ni makna sifat wujud. Okay, wujud itu apa?
Wujud tu apa anak-anak wujud? Allah wujud kidam baqa. Muqaddatuhu lil hawadisi. Ilamuhu binafsi. Wadaniyah. Huda. Basa. Dalam qadiran aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allahu 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 Allahu. Tapi kalau kita nyanyi tu kita tahu ke maksudnya? Awak tahu ke maksud dia? Tahu. Ada 20 sifat wajib bagi Allah. Cuma tahun satu dia kena tahu yang mana. Dia kena tahu maksud wujud dulu. Wujud itu maksudnya ada. Wujud tu maksudnya ada. Sekarang ni Ustazah nak tanya, kalau wujud tu ada, lawan ada apa? Apa lawan ada tu, Rania Sofia? Ada siapa jawab tu, Hanani ke? Hanani ke Masitah yang jawab tu? Tiada. Masitah cakap dengan Hanani cakap tiada. Jadi tiada dalam bahasa Arab apa? Kita tengok. Kalau wujud, cuba tengok ni. Kalau wujud tu ada, tengok ni. Kalau wujud tu ada, kalau adamun maksudnya tiada. Adamun maksudnya tiada. Adamun tiada. Adamun tiada. Mustahil bagi Allah. Adamun tiada. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat tiada. Mana boleh? Sebabnya bumi ni tiada. Bumi ni siapa? Mariam, bumi ni siapa cipta Mariam? Bumi ni Allah cipta. Haiwan semua Allah yang cipta. Okey, jadi boleh tak Allah Rais boleh tak Allah tu bersifat tiada? Boleh tak Allah tu bersifat tiada? Apa? Boleh tak Allah tu bersifat tiada? Dengar tak? Tak boleh. Jadi sifat Allah memang ciptakan kita tak boleh kata macam tu dekat. Betul tu. Mana boleh kita cakap macam tu? Sebab Allah tu bersifat ada, bukan bersifat tiada. Jadi mustahil lah Allah tu tiada. Jadi yang wajib kita tahu Allah tu ada. Kalau ada kita tanda right. Kalau dia tulis tiada, kita nak buat apa? Kalau tiada. Tanda apa kalau tiada? Tanda X. Tanda X. Tanda pangkal. Tanda pangkal. Kalau ada orang cakap sifat wajib bagi Allah tu ada tanda right. Okey, yang ni nama dia bahasa Arab dia wujud. Wujud. Tiada apa? Ada. Kalau tiada? Ada? Artinya. Ada? Kalau tiada apa? Adamun. Okey, pandai. Adamun maksudnya tiada. Adamun maksudnya tiada. Okey, kita tengok. Okey, sekarang ni apa dalil dia? Apa bukti yang Allah tu ada? Dalam surah apa ni? Apa bukti Allah? Dalam surah An-Nas. Okey, jadi sekarang ni Ustazah nak minta seorang murid yang bernama Umar Amsyah. Di mana Umar Amsyah? Umar Amsyah di mana? Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Umar, jadi surah An-Nas ni adalah dalil apa? Dalil yang wujud. Jadi Ustazah nak minta Umar tolong bacakan surah An-Nas. Dah hafal kan? Dah. Bacakan surah An-Nas. Rabbin nas, malikin nas. Yasiru fi sudurin nas, najinnati wan nas. Okey, sekarang ni Umar dah baca. Okey, sekarang ni semua orang baca sama-sama surah An-Nas. Wahid,
Isnani. Salasa. Bismillah. Okey. Satu surah je. Minal jinnati wan nas. Suara yang paling kuat Ustazah dengar suara Afiq Haikal. Okey, good job Afiq Haikal. Ustazah bagi double thumbs up ni. Tengok jari Ustazah. Afiq Haikal, Ustazah bagi double thumbs up like this. Macam tu. Okey, good. Okey, jadi ini surah An-Nas. Apa maksud surah An-Nas ni? Ustazah share semula. Surah An-Nas ni maksud dia apa? An-Nas tu maksudnya kita ni. Kita ni apa? Manusia. Kita ni manusia, bukan tumbuh-tumbuhan. Bukan juga haiwan. Kita ni manusia yang ada apa? Manusia ada apa? Manusia ada sebuah badan. Manusia tak ada badan. Ada apa? Otak. Haiwan pun ada otak. Tapi yang membezakan manusia dengan haiwan ni apa? Apa membezakan manusia dengan haiwan? Manusia ada manusia ada akal. Pandai. Okey. Kat sini dia kata, katakanlah wahai Muhammad, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah pemelihara sekalian manusia. Siapa yang pelihara kita? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pelihara kita di mana sahaja kita yang menguasai sekalian manusia. Okay, Allah menguasai sekalian manusia. Jangan berharap apa yang kita sembah ni? Kita kena sembah apa? Rani Arisa. Mana boleh sembah Nabi Muhammad? Tak boleh. Allah Subhanahu wa taala. Kita kena sembah Subhanahu wa taala je. Mana boleh sembah manusia? Boleh tak sembah manusia? Boleh. Boleh sembah manusia. Boleh tak kita? Okey, Ustazah tanya. Kita tak boleh sembah patung. Kita tak boleh sembah patung. Kita tak boleh sembah manusia. Okey, boleh tak kita terlampau mengagungkan manusia? Boleh tak kita terlampau mengagungkan manusia? Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Mana boleh? Yang berkuasa siapa? Allah sahaja. Jangan sampai mengagungkan manusia. Jangan taksub selain daripada Allah. Kalau jangan taksub dengan manusia ataupun jangan taksub dengan benda-benda yang bukan hidup. Sama macam orang kafir buat. Orang kafir ni sembah apa? Awak tahu tak orang Arab jahiliah sembah apa? Orang Arab jahiliah, orang Arab dulu-dulu sebelum peluk agama Islam dia sembah apa? Siapa tahu? Berhala. Dia sembah berhala. Boleh ke sembah berhala tu? Tak boleh. Tak boleh. Dia pergi buat berhala. Dia pergi sembah berhala. Boleh ke? Sendiri buat, sendiri sembah. Boleh ke? Mana boleh? Bukan berhala tu yang menciptakan dia kan. Dia pergi buat berhala tu kenapa? Pergi sembah pula. Pelik tak? Amsyah Syami. Pelik tak Amsyah? Boleh. Pelik lah. Dia pergi buat berhala, dia pergi sembah. Mana boleh? Yang kita wajib sembah hanyalah hanya Allah. Okey. Tengok tu. Dari kejahatan, pembisik, penghasut yang timbul tenggelam. Siapa yang selalu menghasut manusia ni? Syaitan selalu menghasut manusia. Selain syaitan apa lagi yang kita selalu ikut ni? Manusia selalu ikut apa? Nafsu. Kita ikut nafsu kita. Contoh, nafsu makan. Saya suka makan Ustazah, tapi saya makan 3 pinggan. Masya Allah, banyaknya makan. Ikut apa tu? Nafsu. Dia ikut nafsu dia. Makan banyak. Kenapa makan banyak? Makanlah sekadarnya. Makan sebelum berhenti sebelum kenyang. Janganlah makan kenyang-kenyang. Lepas tu terdampar di atas katil bagaikan ikan bilis yang terdampar di laut. Terdampar di pantai.
Janganlah macam tu. Janganlah makan banyak-banyak. Makanlah ikut sekadarnya. Dia tak nak makan sedih. Dia nak makan burger ke burger? Tengok tu siapa yang nak makan burger tu. Lazatnya. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok seterusnya. Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tergelam. Sama ada syaitan ataupun nafsu lah. Okay, yang melemparkan bisikan dengan hasutannya ke dalam hati manusia. Dia membisikkan ke dalam hati manusia suruh buat jahat. Jadi kita kena apa? Kita kena tahan. Jangan buat. Okay, dari kalangan jin dan manusia. Siapa yang penghasut tu? Dari kalangan jin dan manusia. Jangan ikut kalau ada kawan awak kata jom buat jahat. Boleh ikut tak? Boleh ikut tak Syafina? Kawan ajak buat jahat ni. Boleh tak ikut Syafina? Boleh. Jadi awak kena buat apa dekat kawan awak tu? Tumbuk dia ke? Mana boleh tumbuk orang? Kena buat apa? Nasihat. Kena nasihatkan dia. Awak tak bolehlah buat kejahatan. Jom kita sama-sama buat baik. Jadi awak pula yang ajak dia buat baik. Janganlah pergi ikut dia buat benda yang tak baik. Jom kita lari-lari dekat dalam kelas. Tazah. Ya saya. Ayah saya kan masa dulu-dulu kan. Kan kawan Tak dia ada cakap depan rokok kan. Nak tahu tak ayah saya buat macam mana? Ayah awak buat macam mana? Ambil rokok tu pergi cakap nak sikit rokok tu lepas tu Janganlah pergi cakap buang. kat situ Dia sebenarnya bukan nak isap rokok tu. awak nanti awak kena marah. Dia nak Tapi nak buang buang. tapi kena marah lah juga. Tapi ayah saya tak kisah. Asalkan dia dapat ni lah. Dia dapat bantu. Maksudnya ayah awak dah bantu kawan-kawan dia supaya tidak merokok. Dia minta tu bukan sebab dia nak hisap rokok tu. Dia nak buang supaya kawan dia dah tak hisap rokok. Faham? Okay, niatnya baik. Okay, cuba kita tengok ni. Allah mencipta apa? Apa yang Allah cipta atas muka bumi ni hasil Isyan? Isyan. Allah cipta ni. Cuba tengok yang pertama ni. Langit. Ni udara. Ini Udara. twinkle twinkle little star. Star apa star? Star tu apa star? Bintang. Bintang yang Bintang. atas langit tu semua Allah ni yang buat kan. Allah yang cipta ni apa ni? Bulan, moon. Yang ni? Manusia. Ini apa ni yang ni? Matahari. Okey, sekarang ni Ustazah nak tanya orang yang tak keluarkan suara lagi. Siapa dia? Dugu. Macam semua orang je dah bercakap. Sekejap, mana? Siapa ya? Wais. Saya tak dengar suara Wais lagi. Wais ni apa dia Wais? Ini. Yang ni. Selamat. Betul. Wais, yang ni apa Wais yang ni? Bumi. Bumi. Bawah bumi. Yami bumi. Okey, Masyita ni apa ni? Cuba baca. Bayabi nun alif na Binatang. binatang. Semua binatang atas muka bumi ni ataupun bukan binatang ataupun dari satu kita sebut apa? Kalau kita tak sebut binatang, hai apa? Haiwan. Haiwan ni sama lah dengan binatang. Okay, haiwan. Semua haiwan yang ada atas muka bumi ni Allah buat. Allah yang ciptakan. Dia banyak juta jenis haiwan. Betul tak? Haiwan ada satu jenis. Haiwan ada satu jenis je ke? Monyet ada banyak jenis. Semua ada banyak jenis. Ada kura-kura, ada lembu, ada kambing, ada musa. Kambing pun ada banyak jenis. Betul tak? Kambing turun. Ada ayam. Kambing biasa. Kambing belari. Ada ayam. Ayam Belanda. Ayam serama. Banyak jenis haiwan. Jadi atas muka bumi ni haiwan semua yang Allah ciptakan. Ular king cobra. Ular king cobra semua Allah ciptakan tu. Jadi atas muka bumi ni banyak ciptaan Allah. Sampai tak terkira, kita pun tak tahu berapa banyak yang Allah ciptakan. Okey, jadi kita tengok. Gajah. Apa dia? Afiq Haikal apa dia?
Gajah pun ada juga awal cerita. Gajah pun Allah cipta juga. Hari tu Ustazah ada tengok. Ada gajah ni. Dia kena, kawan dia kena pujuk. Ada satu berita dekat dalam TV. Dia kata ada haiwan liar ni. Dia kena pujuk. Siapa yang pujuk dia? Gajah jinak ni pujuk dia untuk pergi ke zoo. Macam mana manusia ni nak pujuk gajah tu? Dia ambil gajah jinak tu, pergi dekat gajah liar tu untuk pujuk dia naik lori. Itu semua ciptaan Allah tu. Ustaz tengok berita tu. Ustazah. Ya saya. Mana siapa tu yang bercakap tu? Saya, Rais. Rais. Okey, Rais. Cakap. Tahu Ustazah. Tahu, saya pernah naik gajah tau. Lepas tu kasih makan lagi. Kau bagi makan apa? Gajah makan apa? Makan tebu? Bukan. Bukan dia nak makan tebu je. Dia kasih makan pisang. Dia nak. Dia makan pisang, dia makan tumbuh-tumbuhan, dia makan tebu. Dia bukan makan tebu je, tumbuh-tumbuhan. Gajah dia tak makan daging. Gajah dia makan apa? Walaupun dia gemuk, besar tapi dia makan apa? Buah-buahan. Dia makan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Kalau harimau, lagi kecil pada gajah tapi dia makan apa? Makan daging. Dia makan daging. Walaupun dia tak besar macam gajah tapi dia makan daging. Dia adalah pemangsa, makan daging je. Ke harimau makan pisang? Mana ada? Harimau makan daging. Jadi cuba tengok tu. Semua yang kita sebutkan tadi, siapa yang cipta? Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta. Setiap yang hidup atas muka bumi ni adalah Allah yang cipta. Yang hidup ke, yang tak hidup ke, semua Allah yang cipta. Apa faedah kita boleh mengenal sifat wujud? Rania Arisa tolong baca. Faedah mengenal sifat wujud ni. Nampak ni? Faedah mengenal sifat iman semakin kukuh. Okey, satu je. Okey, good job Rania Arisa. Okey, iman kita semakin kukuh. Bila kita tahu Allah ni dia wujud, kita tahu sifat wajib bagi Allah ni wujud, kita menambahkan iman kita. Menguatkan iman kita. Ustazah. Ya saya. Ustazah nak tahu tak, saya punya kucing kan dah mati sebab kucing saya makan racun tikus. Sebab itu bukan makanan dia. Sebab tu lah dia mati. Racun tikus tu bukan makanan dia. Makanan dia kan daging. Mana boleh makan racun tikus, kesian dia. Siapa yang termakan racun ni? Ya saya. Sabar dulu. Berhenti sekejap. Nanti dulu. Lily baca nombor 2 ni Lily. Lily baca nombor 2. Yang ni Lily. Nombor 2 ni. Yang ni. Patuh apa ni? Yang ni. Patuh keras. Patuh dan Dengan batu tangan. Tangan ke taat? Taat. Nanti dulu. Janganlah waktu kawan awak tengah baca. Tunggu kejap. Rais, tunggu kejap. Dengar kawan awak baca. Lily, ulang lagi sekali Lily. Patuh. Batu keras. Patuh dan patuh dan taat. Ikut Ustazah. Okey, patuh dan taat. Perintah. Perintah siapa? Ni. Alif lam lam ha ni apa? Patuh dan taat perintah siapa? Allah. Betul. Patuh dan taat perintah Allah. Okey, apa faedah dia? Ya betul. Patuh dan taat perintah Allah Lily. Okey, good job. Okey, seterusnya Ustazah nak Hanani. Hanani baca yang nombor 3 ni Hanani. Berapa? Alif lam ha. Berah.
Lam alif qaf jadi apa? Lam alif qaf. Berakhlak. Berakhlak mulia. Ni apa? Mu apa ni? Betul. Berakhlak mulia. Kalau kita dah tahu, kalau kita sudah mengenal sifat wujud ataupun kita sudah mengenal Allah ni, kita akan lebih berakhlak kita akan berakhlak mulia lah. Kita nak jadi orang yang berakhlak mulia. Ada tak kat sini ada yang tak nak jadi berakhlak mulia? Ada tak? Orang yang tidak berakhlak mulia ni dapat apa? Siapa tahu? Ustaz nak tanya orang yang tak jawab lagi. Apa yang orang tidak berakhlak mulia dapat? Rania Sofia. Orang yang tak berakhlak mulia dapat apa? Dia buat benda jahat, dapat apa? Dapat dosa. Dapat dosa. Dapatlah dosa. Dia buat benda-benda jahat, dapatlah dosa. Kalau dia tak buat baik, dia tak buat jahat, hidup je macam biasa, tak dapat apa-apa. Rugi tak orang yang tak dapat apa ni? Rugi tak orang yang tak dapat apa-apa? Rugi kan? Jadi buatlah baik. Orang yang buat baik insya-Allah tak akan pernah rugi. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan je lah. Okey. Ni yang terakhir sekali Ustazah nak minta Fatanin baca. Fatanin. Mifzal Fatanin yang ni. Sentiasa meras. Sin alif jadi apa sin alif? Merasakan. Okay, good. Yang ni apa ni? Daya di roya diri. Sentiasa merasakan diri diawasi. Diawasi siapa? Mifzal. Allah. Betul. Sentiasa merasakan diri diawasi Allah. Kalau kita selalu buat baik kan, kita selalu berhati-hati. Kita selalu berhati-hati. Kita tak akan sesekali buat benda yang tak baik. Kita selalu berhati-hatilah. Sebab apa kita berhati-hati? Sebab kita tahu kalau kita buat benda tak baik, siapa murka? Siapa yang murka kalau kita buat benda jahat? Syaitan murka. Kita buat benda jahat ni, siapa yang murka? Syaitan ke Allah yang murka? Allah. Murka tu maksud dia apa? Benci. Tengok ni. Cuba tengok dekat chat. Yang benci. Syaitan kan suka perbuatan jahat. Okay, murka sama dengan benci. Cuba tengok chat. Siapa boleh baca? Murka sama dengan benci. Murka sama dengan benci. Murka sama dengan benci. Okay, cuba baca lagi satu kat bawah tu. Murka budaya benci. Murka maksudnya benci. Okay, murka tu maksudnya benci. Kalau Allah murka orang yang buat perkara jahat. Siapa suka kalau manusia buat perkara jahat? Siapa yang suka? Siapa tahu? Syaitan. Sebab dia nak buat apa? Sebab dia nak ajak masuk neraka sama-sama lah dengan dia. Nak tak sama-sama masuk neraka dengan syaitan? Buat pangkah tak nak. Kami tidak setuju. Kita tak nak masuk neraka sama-sama dengan syaitan ni. Kenapa Ustazah? Yelah, siapa nak duduk dalam neraka yang panas tu? Ada ke? Ada korang nak duduk dalam neraka yang panas tu? Ada yang nak ikut? Orang kafir yang duduk dalam neraka panas tu. Kita kena buat apa? Kita kena, kalau kita tak nak masuk neraka, kita kena buat apa? Sebenarnya syaitan baik. Kita nak Dulu syaitan baik Ustazah, tapi sekarang dah tak baik. Dulu dia baik, Dia dulu pergi dia banyak. makan buah apa tu? Dia bukan makan, dia yang suruh Nabi Adam makan buah khuldi tu, bukan dia yang makan. Dia suruh Nabi Adam makan buah tu. Lepas tu Allah kan dah larang buah tu tak boleh dimakan. Lepas tu syaitan telah menghasut Nabi Adam suruh makan buah tu. Betul tak Amsyah? Betul. Hawa
Hawa yang paksa Nabi Adam makan. Hawa dia ajak Nabi Adam makan. Jadi dua-dua telah diturunkan Allah dekat muka bumi sebab dah langgar larangan Allah. Lepas tu Nabi Adam pun lepas tu Nabi Adam pun bertaubat. Bertaubat daripada kesilapannya. Sebab ingkar perintah Allah dan Nabi Adam bertaubat. Jadi kalau kita dah buat benda tak baik, kita kena bertaubatlah. Ni dah buat salah tak nak bertaubat, boleh ke? Boleh. Anda setuju ke? Anda setuju tak? Tu apa? Jangan setuju, tak boleh. Kalau dah buat benda tak baik, kenalah bertaubat. Okey, sekarang ni Ustaz nak share satu video. Jom kita tengok video. Let's go. My friend. Allah yang wajib dan mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam dalam hati. Semua berada di dalam keadaan sihat walafiat. Okey, apakah yang kita akan belajar pada video kali ini? Pada kali ini kita akan belajar yang pertama, apakah makna sifat wujud? Yang kedua, apakah hukum mengenal sifat wujud? Yang ketiga, apakah faedah-faedah mengenal sifat wujud? Okey, wujud itu adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud itu maksudnya ada. Wujud Allah itu tidak berkaitan dengan masa dan tempat. Sebab apa? Sebab Allah itu Tuhan. Tuhan tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Lawan bagi sifat wujud pula adalah adamun. Adamun ni maksudnya tiada. Mustahil Allah bersifat adamun, iaitu tiada. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil naqli bagi sifat Allah, iaitu sifat wujud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah pemelihara sekalian manusia, yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, dari kejahatan pembisik, penghasut, yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutan ke dalam hati manusia, iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Okey, mari kita lihat langit, bintang, Lawanya bintang. udara. Ini udara ke ribut? Yang tadi udara ke ribut? Ribut tu nikmat ke nikmat ke apa? Bulan. Ni bulan. Ini bulan. Cantik ni bulan kan? Ni manusia ramainya. Zat tu masih kerja Korea ke Jepun tu. Korea atau Jepun. Orang Komelnya kan? Awak kan suka kucing. Komel sangat kan? Okey, indah ciptaan-ciptaan ini. Indah kan? Mustahil ciptaan-ciptaan ini terjadi dengan Okey, mustahil ciptaan ini terjadi dengan sendirinya. Boleh tak manusia terjadi dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Tak boleh. Mestilah ada yang menciptakan. Allah lah yang menciptakan. Siapakah yang mencipta semua ini? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus ianya adalah sebagai dalil akli bahawa Allah itu wujud. Seterusnya kita pergi kepada faedah-faedah mengenal sifat wujud. Apakah faedah yang kita dapat daripada mengenal sifat wujud Allah ini? Yang pertama, membuatkan iman kita semakin kukuh. Yang kedua, membuatkan kita lebih patuh dan taat kepada perintah Allah kerana kita meyakini Allah itu wujud, iaitu ada. Ketiga, Okey,
Sekarang ini Ustazah nak bagi awak satu kuis. Kuisnya ada 6 soalan je dekat word wall. Okey, sekejap ya. Ustazah buka kejap. Dia ada link tu dekat WhatsApp Ustazah. Sekejap ya. Ha, 6 soalan je. Tak banyak pun anak. Tak banyak ke? Tak banyak pun. Sikit je, banyak sikit. Banyak sikit. Kuis Salah, kuis banyak kuis ke sikit kuis? Sikit je soalannya. Okey, boleh mula sekarang. Let's start. Baiklah. Dah mula dah? Wujud. Saya tekan. Tidak. Ada. Ustazah tekan mula. Ada. Tekan mula. Boleh mula. Daun bagi sifat sifat wujud adalah ada wujud warna B. Yang mana yang hijau dia betul. Yang mana yang hijau dia betul? Mustahil bagi awal betul. Yang hijau tu betul. Betul tu. Habis. Saya tekan dulu. Kalau nak laju terus tekan anak panah tau. Kalau nak laju terus dia jawab, nak laju terus tekan anak panah. Saya semua. Saya bawa 5. Kalau nak laju boleh tekan anak panah next. Next. Tu Ada ada anak lagi panah. ke? Ada lagi ke tak ada? Kalau dia tulis nama anda tersenarai dalam papan mata, awak boleh tulis nama awak. Tulis nama. Nadia ni dapat nombor berapa? Alamak, dapat nombor 10. Lah tak laju. Tak laju. Tak laju jawabnya. Jadi tak dapat lah, dapat nombor 10. Nombor 1 tu. Sebab tu saya suruh tekan anak panah tu supaya dapat mata. Dia boleh tulis nama dekat papan mata, dapatlah nanti semua orang tengok ada nama awak. Ada. Satu salah. Satu je salah. Okey, good job. Okey, macam mana? Jadi soalannya susah ke senang? Senang je. Soalannya senang sahaja. Jadi semua orang tahu Allah tu sifatnya wujud. Kalau tiada tu sifat mustahil. Mustahil. Okey, macam mana? Boleh semua? Boleh. Okey, jadi semua orang, Ustazah nak tanya satu soalan untuk nak pastikan yang awak ni faham ke tak faham ni. Okey, jadi Ustazah Nadia nak tanya dekat Safia. Okey, siapa yang menciptakan kereta? Siapa yang mencipta kereta? Apa dia? Manusia. Okey. Yang cipta kereta manusia. Okey, siapa yang mencipta buaya? Buaya. Tu Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan buaya. Tapi kereta tu siapa yang bagi manusia ilham untuk cipta kereta? Siapa yang bagi idea dekat manusia sebenarnya? Allah bagi idea. Allah yang bagi idea untuk manusia cipta kereta. Okey, boleh semua? Tu Adah tu okey tak? Adah tu boleh tak? Adik Rani Arisa tu boleh jawab tak soalan Ustazah lepas ni? Ustazah, saya kan jawab lain sekali kan? Ya. Tak ada salah langsung. Okey, good job. Okey, jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ni. Jadi semua orang dah tahu wujud tu maksud dia ada, adamun tu adamun tu tiada. Okey, jadi itu saja untuk hari ni. Okey, ketua kelas 1 Al-Biruni mana? Ketua kelas 1 Al-Biruni. Ketua kelas 1 Al-Biruni, Ustazah minta untuk bacakan doa habis belajar. Kelas 1 Al-Biruni, ketua kelas 1 Al-Biruni. Mana? Bismillah. Ni tak hafal lagi ke macam mana ni doa habis belajar ni? Allah. Yang awal tapi saya hafal yang last. Ustazah ingat awak hafal yang akhir je. Doa tak? Saya hafal yang kelas juga. Okey, jadi Ustazah minta semua orang baca surah Al-As.
Baca surah Al-Asr. Innal insana lafi Amin. Amin ya rabbal alamin.